Subhanallah, indahnya suasana pada hari ini. Tidak sabar saya hendak memperkenalkan penceramah pada para penonton. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Ustaz Sariful Anam bin Arsyad, penceramah bagi program Maulid Rasul pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh saya ingin tahu bagaimana kehidupan Rasulullah dan semangat perjuangan beliau dalam menyampaikan dakwah, amalan dan sunnah yang boleh kami contohi, terutama pelajar warga Sejaya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada warga Sejaya yang dapat melaksanakan satu program yang sangat baik untuk menjadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Bila mana sebut Rasulullah SAW, dia adalah suatu contoh suri tauladan yang terbaik. Ustaz nak bawa contoh kepada pelajar saja khususnya, iaitu berkaitan dengan Rasulullah SAW ini seorang hamba dan ianya memberikan suatu kemanfaatan kepada seluruh ummah. Contoh yang boleh Ustaz bawa ialah dikala Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doanya itu tertumpu kepada umat Muhammad. Bermula daripada anak kecil, pertengahan umur sehinggalah dewasa. Dan ini boleh kita jadikan sebagai contoh kepada pelajar. Contohnya pelajar, dia mesti ada jiwa bahawa nak bersama dengan rakan yang walaupun sekecil darjah satu, kan? Ataupun rakan yang sederhana sebaya dengan dia, ataupun rakan yang lebih tua daripada dia. Jadi apa yang boleh kita ambil daripada contoh yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini ialah Rasulullah SAW menjadikan hidup kita ni adalah sama tanpa mengira batasan umur. Itu sahaja yang dapat Ustaz berikan setakat ini lah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz, cukup jelas penerangan tersebut. Seterusnya, boleh saya mengetahui bagaimana Ustaz menarik minat pelajar supaya dapat mendalami sirah Nabi dan mencontohi sifat mazmumah Nabi? Ini adalah suatu amanah. Sebagai seorang pendidik, Ustaz meletakkan asas penyampaian itu ada model yang kita nak bawa. Model ni siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah menjalani kehidupan bukan sekadar dengan umat Islam. Itu asas pertama. Yang kedua, Rasulullah dia bawa kehidupan dia bersama masyarakat sekeliling, yang masyarakat tu ada orang Islam dan ada orang yang bukan Islam. Yang orang Islam mungkin kita mudah masuk apa? Kita pun tergambar nak buat itu, suruh sembahyang, suruh puasa, hormat ibu bapa. Tapi bagaimana Nabi nak bawa kepada masyarakat yang bukan Islam? Sebab tu kembali kepada makna rahmatan lil alamin. Rasulullah itu bukan hanya untuk orang Islam, tetapi untuk semua ummah, sama ada Muslim ataupun non-Muslim. Perkara yang kedua, Rasulullah nak bawa kepada pembentukan akhlak. Sebab itu Allah Ta'ala sebut liutammima makarimil akhlak. Diutuskan Nabi untuk menyempurnakan akhlak. Maka penyempurnaan akhlak itu untuk membersihkan sifat-sifat mazmumah. Apa makna mazmumah? Mazmumah ni maknanya perkara yang dibenci. Maknanya Rasulullah nak bawa masyarakat hilangkan perkara yang dibenci. Apa dia? Dendam, lagi busuk hati, iri hati, pemarah. Rasulullah nak bawa contoh-contoh semua dalam keadaan supaya umat melihat liutammima makarimil akhlak itu sempurna. Kalau ada masa Ustaz nak beri satu contoh, boleh tak? Satu ketika Rasulullah SAW sentiasa berziarah kepada seorang Yahudi buta. Perkara ini dapat diketahui ketika mana Rasulullah telah wafat. Dah wafat baru tahu. Siapa yang bawa? Iaitu Sayyidina Abu Bakar. Bila mana Sayyidina Abu Bakar pergi rumah Yahudi buta, rupanya Rasulullah setiap kali ziarah Rasulullah akan suap makan. Ketika mana wafat, Yahudi buta tu tanya, mana orang yang suapkan aku? Rupanya dah tak ada dah. Nampak? Yahudi buta tu ketika mana dia hidup, ketika mana Rasulullah hidup, dia cerca Nabi, cerca, tapi Rasulullah tak balas. Agak-agak senang ke gitu? Orang hina kita tak balas. Maka Nabi SAW adalah contoh yang terbaik. Itulah
yang dapat Ustaz berikan. Jadi mudah-mudahan dengan contoh yang sedikit ini dapat memberikan sedikit gambaran kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas penerangan tadi.